Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan berbincang mengenai jisim atom relatif. Jisim atom relatif ini merupakan sebenarnya sebahagian daripada subtopik di dalam mata pelajaran kimia tingkatan 4 bab 3. Tetapi pada hari ini kita akan spesifik membincangkan hanya mengenai jisim atom relatif sahaja. Seperti yang mana yang kita telah tahu bahawa atom mempunyai jisim yang amat kecil dan sukar disukat. Jadi, ahli kimia yang terdahulu telah membandingkan jisim suatu atom dengan satu atom piawai. Apakah maksud piawai di sini? Piawai ini merupakan satu jisim atom yang standard yang digunakan sebagai rujukan. Katakanlah satu jisim atom yang tidak diketahui dia dibandingkan dengan satu jisim atom standard untuk mengetahui apakah jisim atom relatifnya. Di sini ada perkataan relatif bermaksud berkaitan. Okey. Jadi, definisi yang tepat bagi jisim atom relatif adalah jisim suatu atom yang dibandingkan dengan atom piawai. Pada mulanya, atom hidrogen iaitu atom paling ringan digunakan sebagai atom piawai. Dan jisim atom hidrogen diambil sebagai satu unit. Dan masalah yang timbul adalah jisim relatif kebanyakan unsur tidak dapat ditentukan kerana tidak boleh bergabung dengan hidrogen. Dan di dalam suhu bilik, hidrogen ini muncul dalam keadaan gas. Jadi gas hidrogen sukar untuk dikendalikan. Pada tahun 1850, atom oksigen mula digunakan sebagai atom piawai. Dan jisim atom relatif kebanyakan unsur dapat ditentukan kerana kebanyakan unsur boleh bergabung dengan oksigen. Tetapi ada masalah pula, Masalah yang timbul apabila 3 isotop oksigen ditemui. Isotop ni adalah keperbagaian di dalam unsur tersebut. Dan ahli kimia menggunakan oksigen semula jadi yang mengandungi ketiga-tiga isotop sebagai piawai. Manakala ahli fizik pula menggunakan isotop oksigen 16 sebagai piawai. Wujud sedikit ketidakseragaman di sini. Akhirnya, pada tahun 1961, penggunaan karbon 12 dipersetujui sebagai piawai. Telah dipersetujui pun di peringkat atom antarabangsa. Dan jisim atom karbon 12 diambil sebagai 12 unit. Karbon 12 dipilih atas beberapa alasan. Pertama, kerana karbon 12 merupakan isotop karbon yang paling lazim, iaitu kira-kira 98%. Jadi, jisim 12 unit yang diberikan kepada satu atom karbon 12 merupakan nilai yang tepat. Karbon 12 mudah dikendalikan di makmal kerana wujud sebagai pepejal pada suhu bilik berbanding dengan hidrogen tadi yang wujud dalam keadaan gas. Dan banyak unsur boleh digabungkan dengan karbon 12. Manakala spektrometer jisim pada masa itu, tahun 1961, telah pun menggunakan karbon 12 sebagai piawai. Berdasarkan skala karbon 12, jisim atom relatif suatu unsur ditakrib sebagai jisim purata satu atom unsur tersebut berbanding dengan 1/12 daripada jisim satu atom karbon 12. Di dalam bentuk rumus, jisim atom relatif unsur itu adalah sama dengan jisim purata satu atom unsur per dengan 1/12 darab jisim satu atom karbon 12. Misalnya, jisim atom relatif bagi litium ialah 7. Hal ini bermakna jisim satu atom litium adalah 7 kali ganda daripada 1/12 jisim satu atom karbon 12. Konsep perbandingan di antara jisim sesuatu atom dengan jisim atom piawai untuk mencari jisim atom relatif ini sebenarnya boleh digunakan pakai untuk kita bagi menyelesaikan pelbagai masalah dengan membandingkan jisim atom relatif unsur-unsur tersebut. Di sini adalah contohnya. Sebagai contoh, berapakah bilangan atom berilium yang mempunyai jisim yang sama dengan 2 atom argentum? Okey, di dalam soalan ini dinyatakan seperti ini. Berapakah bilangan atom berilium yang mempunyai jisim yang sama dengan 2 atom argentum? Okey, dia punya keyword di sini adalah berapakah soalan atom berilium, bilangan atom berilium, okey, yang mempunyai jisim yang sama dengan 2 atom argentum. Itu dia punya keyword ya.
Jadi juga dibekalkan di sini adalah jisim atom relatif bagi berilium dan juga argentum, yang mana JAR atau jisim atom relatif berilium adalah 9 dan argentum adalah 108. Ini adalah penyelesaiannya. Okey. Tadi bilangan atom berilium kita tak tahu berapa. Jadi kita letak sini sebagai N, yang mana N ini adalah yang kita tak tahu berapa. Okey. Dan jisim N yang kita tidak tahu itu, jisim N atom berilium sama dengan jisim 2 atom argentum. Okey, seperti mana yang dinyatakan di dalam soalan tadi. Cikgu ulang sekali lagi. Jisim yang kita tidak ketahui, jisim N yang kita tidak ketahui atom berilium sama dengan jisim 2 atom argentum. Okey. Jadinya di sini N darab dengan JAR bagi berilium, sebab kita mau compare JAR bagi berilium dan juga argentum. Okey. Jadinya N darab JAR ataupun jisim atom relatif bagi berilium sama dengan 2 jisim atom relatif argentum. Okey. Jadinya seperti itu. Jadi berapa tadi jisim atom relatif bagi berilium? Jisim atom relatif bagi berilium adalah 9. Jadi N darab 9 sama dengan 2 JAR bagi argentum. 2 darab JAR argentum adalah 108. Jadi N darab 9 sama dengan 2 darab 108. Jadi sebab kita nak cari nilai N. Jadi kalau kita nak cari nilai N, kita pindahkan 9 itu ke sebelah. Daripada darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Jadi N bila kita pindahkan 9 ke sebelah, 2 darab 108 bahagi 9 sama dengan 2 darab 108 216 bagi 9 sama dengan 24. So, kita pergi soalan itu tadi balik semula. Berapakah bilangan atom berilium yang mempunyai jisim yang sama dengan 2 atom argentum? Jawapannya ialah bilangan atom berilium yang mempunyai jisim yang sama dengan 2 atom argentum adalah 24. Selamat mencuba dan terima kasih. Baiklah, sebagai penutup kita kembali semula kepada konsep utama jisim atom relatif dan definisinya, iaitu jisim suatu atom yang dibandingkan dengan atom piawai, dan atom piawai itu adalah satu standard yang digunakan untuk perbandingan dengan unsur-unsur atom yang lain. Dan tanya diri anda, kenapa karbon 12 itu dipilih? Boleh rujuk di video ini di bahagian awal tadi. Dan selamat maju jaya. Seterusnya kita jumpa di dalam jisim molekular relatif. Assalamualaikum.